Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton yang mengikuti program Sembang Santai kita pada pagi ini menerusi FB Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga menerusi FB di Esro Awani. Dan saya Dr. Muhammad Isham Muhammad Hanif selaku Timbalan Ketua Pengarah bagi program strategik dan teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air akan bertindak sebagai moderator kepada sesi program Sembang Santai kita pada pagi ini. Dan program Sembang Santai kami ini diadakan bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia yang diraikan pada setiap tahun pada 5 Jun. Dan walaupun kita ketahui yang negara kita pada ketika ini berada dalam situasi lockdown yang mana bagi mengawal penularan pandemik COVID-19, namun sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia masih kita raikan menggunakan pendekatan yang sedikit berbeza secara alternatif, iaitu dengan mengadakan sesi webinar sebegini. Saya perhatikan bahawa banyak program secara webinar yang telah diatur sepanjang minggu ini dan juga ada di minggu hadapan oleh pelbagai agensi, institusi dan juga pihak NGO bagi meraikan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun ini. Justru ini menunjukkan betapa pentingnya alam sekitar ini dan ianya merupakan sesuatu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Mungkin ramai penonton di luar sana tertanya-tanya, apa kaitannya cuaca dengan alam sekitar ni? Bagi merungkai persoalan kita pada pagi ini, maka kami daripada Jabatan Meteorologi Malaysia membawa sesi Sembang Santai ini dengan tajuk Situasi Cuaca Semasa, Kesan kepada Masyarakat dan Alam Sekitar. Bersama saya untuk program kali ini adalah 3 orang ahli panel yang hebat-hebat belaka ni, dan dengan latar belakang kepakaran yang berbeza bagi membincangkan tajuk kita pada pagi ini berkenaan dengan cuaca dan alam sekitar serta dengan masyarakat. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan ahli-ahli panel kita kepada penonton di luar sana. Ahli panel kita yang pertama iaitu yang berusaha Tuan Haji Jailan bin Simon, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, dan beliau merupakan bos saya. Dah lama saya bekerja dengan beliau. Walaupun dari segi umur beliau 9 tahun lebih tua daripada saya anggap beliau sebagai abang lah di jabatan ini. Beliau merupakan lulusan daripada UKM, bergraduate pada tahun 1984 dan memperolehi sarjana Sains Atmosfera daripada University of Missouri, Amerika Syarikat pada tahun 1997. Telah berkhidmat hampir 37 tahun di Jabatan Meteorologi ini sejak 1984, dah lama tu. Dan memegang jawatan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi ini sejak 2019. Dan beliau makna dia dah hampir nak bersara. Dalam masa sampai 2 bulan beliau akan bersara. Tapi kita ucapkan terima kasihlah kepada Tuan Haji kerana sudi melapangkan masa dalam kita kata sibuk nak bersiap-siap nak bersara ni, masih lagi memberi ruang kesempatan untuk berkesempatan bersama kita untuk bersembang berkenaan dengan cuaca dan alam sekitar ini. Dan beliau banyak pengalaman dan dalam pelbagai bidang meteorologi, dan saya percaya beliau akan berkongsi dengan kita banyak maklumat-maklumat yang tuan-tuan ingin ketahui. Kita punya panel yang kedua adalah Encik Wan Armi Nordin bin Wan Kamarudin, yang merupakan Ketua Pengarah Kanan Bahagian Udara di Jabatan Alam Sekitar. Beliau merupakan lulusan daripada Universiti Malaya pada tahun 1995. Itu junior saya 2 tahun di UM ni.
Saya pernah bertemu dengan beliau dan tak sangka kita duduk di bawah satu kementerian yang sama selepas berkhidmat lebih daripada 25 tahun ya, Cik Wan. Ya. Ah, Lama tu. Ya, beliau mula berkhidmat dengan Jabatan Alam Sekitar pada penghujung tahun 1995. Pernah berkhidmat di beberapa bahagian dan juga di Jabatan Alam Sekitar negeri seperti di Negeri Sembilan dan juga di Melaka. Dan beliau sekarang ni berkhidmat di bahagian udara sejak 2017. Dan kita punya panel yang ketiga iaitu Dr. Haliza binti Abdul Rahman, bertugas sebagai Profesor Madya di Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan di bawah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Beliau juga merupakan lulusan daripada Universiti Melaya tahun 1998. Maknanya dia selepas saya keluar daripada Universiti Melaya, barulah doktor masuk. Maknanya kita tak pernah jumpa lah secara fizikal. Dan beliau memperolehi Doktor Falsafah, Sarjana dan Doktor Falsafah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang alam sekitar. Dan beliau juga menjalani fellowship dan berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Sains Malaysia sehingga tahun 2013 sebelum berpindah ke Universiti Putra Malaysia pada tahun 2013 tersebut sehingga kini. Dan saya dapati yang melihat kepada CV Dr. Haliza ni, beliau banyak terlibat dengan penulisan jurnal, buku ilmiah dan juga kertas-kertas teknikal, dan beliau juga banyak mencoret, saya tengok di akhbar-akhbar utama berkenaan membincangkan isu-isu berkaitan dengan alam sekitar dan masyarakat. Dan saya cuba mengenali Dr. Haliza ni secara maya lah setakat ni, belum berkesempatan jumpa secara fizikal, dan kita sama-sama berada dalam satu grup WhatsApp SDG Expert Network. Di situ ramai kita tengok pakar-pakar dalam bidang alam sekitar ni lah, terutamanya daripada universiti-universiti. Dan itu 3 panel kita untuk pagi ini. Dan program webinar kita ni akan berlangsung sekitar 1 jam. Dan setiap ahli panel saya akan ajukan 2 atau 3 soalan lah berdasarkan bidang kepakaran masing-masing. Justru saya mohon setiap ahli panel untuk menjawab dan mengupas set soalan dengan ringkas dan padat, dan juga sekiranya masa mengizinkan kita akan cuba bacakan, saya akan cuba bacakan soalan-soalan daripada penonton di FB Live kita. Dan insya-Allah kita tengok ahli panel mana yang menjadi minat daripada penonton di luar sana. So kita mulakan soalan pertama, mungkin Tuan Haji dah bersedia. Saya mulakan Tuan KP Jawatan dulu, Tuan Haji. Okey Tuan Haji, kita dapati yang sekarang ni ramai orang komplain dengan situasi cuaca yang dia kata kurang menarik lah cuaca sekarang ni. Maknanya dia mungkin Tuan Haji boleh jelaskan apa sebenarnya keadaan cuaca yang sedang berlaku di negara kita pada ketika ini. Okey, kalau kita ingat ya, kita telah memasuki fasa monsun barat daya bermula pada 19 hari bulan Mei baru ni. Jadi dalam maknanya baru sekitar dalam 2 minggu, jadi maknanya monsun tu belum stabil lagi. Monsun barat daya ni kalau dah stabil, angin dia daripada arah barat daya melalui negara kita. Tapi pada masa ni kadang-kadang kita terima daripada barat daya, kadang-kadang kita terima dari barat laut, dan sebagai contohnya hari ini kita banyak terima daripada tenggara ataupun barat daya. Jadi keadaan ini masih belum steady ataupun belum stabil. Itu menyebabkan cuaca tu kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam, kadang-kadang petang. Dan ini sebenarnya keadaan ini biasa, tapi mungkin bagi mereka yang tidak memantau cuaca, mereka merasakan ini sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya tahun ini luar biasa ada sedikit, maknanya sebab tahun ini adalah tahun La Nina, jadi kita agak lembap berbanding tahun-tahun sebelum ni. Tetapi dari segi peralihan monsun ke monsun tu masih sama macam biasa. Jadi tak ada yang luar biasa lah sebenarnya. Kesan La Nina pun tahun ni bukanlah yang
kuat, jadi kesannya tidak begitu ketara sebenarnya. Cuma kita lebih banyak hujan berbanding musim-musim monsun barat daya sebelum ni. Dan bila dah stabil nanti insya-Allah jumlah ribut petir yang berlaku di pantai barat ni akan berkurangan dan kemungkinan sebelah malam akan berlaku lebih di kawasan pedalaman dan kawasan pantai timur begitulah. Jadi itu pattern yang sebenarnya biasa, tapi di peringkat awal ni memang nampak dia pelik sikit lah sebab angin tu belum stabil. Okey. So mungkin Tuan Haji nak kongsi juga sepanjang tempoh kebiasaan, kelaziman ketika monsun barat daya ni, apa corak cuaca yang kita rasa boleh dialami oleh masyarakat kita? Okey, di kebiasaannya ya, monsun barat daya ni biasanya lebih kering lah berbanding dengan monsun-monsun lain. Dan pada peringkat awal ni biasanya kita akan mendapat hujan sekali-sekala ya pada sebelah pagi disebabkan oleh berlakunya Sumatras ataupun garis badai yang berlaku di laut di Selat Melaka, dan dia akan masuk ke dalam ke pantai-pantai barat Semenanjung. Dan ini menyebabkan hujan lebat terutamanya pada sebelah pagi lah ya di pantai-pantai barat. Tapi itu bukan hari-hari, maknanya dalam sebulan tu mungkin ada 1 atau 2 kali begitu. Tetapi apabila monsun barat ni dah stabil nanti, kita akan mendapat angin yang steady. Maknanya angin tu berterusan daripada barat daya. Dan dalam masa ini biasanya kita kena berjaga-jaga dengan keadaan jerebu pula. Biasanya ini akan berlaku dalam hujung bulan 7 sampai bulan 9. Di mana negara biasanya kalau kita tengok kalau berlaku pembakaran terbuka di negara jiran, dan negara kita akan mendapat jerebu rentas sempadan lah. Di sebelah Sarawak dia akan mendapat daripada selatan Borneo, dan di Semenanjung ni kita akan mendapat kesan jerebu daripada sebelah barat negara kita lah, daripada negara jiran di sebelah barat kita. Jadi itu antara perkara yang biasa kita alami lah. Dan begitu juga di dalam negara juga kita kena berhati-hati sebab pada masa ni biasanya keadaan lebih kering. Jadi kawasan-kawasan terutamanya yang ada tanah gambut, kita kalau boleh elakkan daripada mengadakan pembakaran terbuka lah sebab dia akan merebak dan menyebabkan jerebu tempatan seperti di kawasan-kawasan seperti di setengah tempat di Pahang, di Sarawak dan juga di beberapa kawasan di Selangor ya seperti Johan Setia dan sebagainya. Jadi ini perkara yang biasa berlaku semasa monsun barat daya. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, itu Encik Wan. Saya nak beralih soalan kepada Encik Wan pula lah. Sebab Tuan Haji Jailan ada menyebut tadi yang kebiasaannya bila monsun barat daya ni, cuaca di negara kita akan kita kata kurang hujan lah. Bila kurang hujan tu lebih kering. Dan dalam keadaan yang lebih kering ni, saya percaya yang JAS, Jabatan Alam Sekitar, akan menghadapi sedikit masalah. Boleh Encik Wan jelaskan sedikit apa cabaran dia ketika monsun barat daya ni, dan juga apa persediaan yang Jabatan Alam Sekitar lakukan ketika berlakunya musim monsun barat daya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih Dr. Muhammad Nur Hisham selaku moderator kita pada pagi ini. Dan Yang Bersuara Tuan Pengarah, Tuan Ketua Pengarah Tuan Haji Jailan dan juga ahli panel Dr. Haliza. Okey, terima kasihlah pada pagi ini menjemput Jabatan Alam Sekitar daripada Bahagian Udara sama-sama dalam sembang santai pada pagi ini sebab kita sempena Hari Alam Sekitar Sedunia yang akan disambut pada 5 Jun. Sebab JAS pun sekarang kita pun sedang program-program berkaitan dengan WED pun sedang berjalan. Contoh pada hari ini pun saya sebagai PRC satu webinar lah, tapi terpaksa join seminar ni beri penghormatan kepada Tuan Rumah Met Malaysia. Okey. Terima kasih. Sebelum saya jawab soalan daripada Dr. Nisham, saya ingin kongsi sikit lah berkaitan dengan situasi kualiti udara. Nampak semua?
Nampak? Okey, bila berkat situasi kualiti udara di bandar-bandar utama ya pada tahun ini ya, tahun 2021. Okey, kalau kita tengok daripada trend yang kita tengok ya. Kebanyakan masa kualiti udara di bandar-bandar utama adalah dalam keadaan sederhana lah ya. Sederhana. Dan kalau kita boleh tengok perbandingan dan Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Nampaknya di Sabah Sarawak mereka lebih menghirup udara bersih berbanding di mungkin kita tak cakap di Kuala Lumpur tercemar, tapi masih lagi terkawal ya, masih lagi mematuhi standard ambient yang kita tetapkan. Cuma yalah kalau kita tengok dari segi di Kelang dan juga di Lakin ada sedikit bar warna merah, itu keadaan yang agak tidak sihat lah keadaan tidak sihat. Ini di semasa akhir monsun Timur Laut yang lepas ya, di mana negara mengalami sedikit penerimaan hujan dan juga awan sebagaimana yang telah dimaklum oleh Tuan Tumara tadi, di mana semasa di akhir fasa monsun Timur Laut kita akan menerima sedikit hujan. Dan kalau ikutkan situasi dalam negara ya, kita selalu akan menghadapi dua fasa musim kering yang memang daripada rekod kita lah ya, di awal tahun dan juga di pertengahan tahun. Di awal tahun sebab di akhir semasa akhir Timur Laut dan juga semasa Barat Daya ya. Dia masa Barat Daya ialah lebih kita kenali sebagai musim kering dan panas lah ya. Sinonim dengan musim kering dan panas lah musim Barat Daya ni. Berbanding dengan Timur Laut lebih kita sinonim dengan musim tengkujuh. Okey, dari segi pemantauan kalau ikutkan bagaimana yang dipersoalkan tadi ya, Jabatan kita memantau dari masa ke semasa cuaca panas dan kering ya. Dan melalui bacaan IPU. Dia melalui bacaan IPU daripada stesen-stesen pemantauan kita ada 68 stesen kesemuanya seluruh negara, di mana 65 mesin automatik tetap dan 3 adalah mesin stesen mobile ya, yang kita tempatkan di seluruh negara. Dan juga pemantauan melalui titik panas atau lebih dikenal hotspot lah ya. Memang titik panas kita setiap hari kita akan pantau ya, di mana pemantauan kita berdasarkan kepada maklumat yang kita perolehi lah daripada ASEAN Specialist Meteorological Center di Singapura, di mana satu agensi yang telah diiktiraf oleh negara ASEAN ya, untuk membekalkan maklumat berkaitan dengan hotspot titik panas di seluruh ASEAN ya. Dan maklumat titik panas ini kita akan salurkan kepada Jabatan Sukan Negeri dan cawangan untuk tindakan susulan. So kita akan panjangkan untuk tindakan penguatkuasaan lah untuk mengesan lokasi sebenar di lapangan. Begitu juga laporan ramalan cuaca dan laporan daripada sistem risiko kebakaran yang dibekalkan oleh Jabatan Meteorologi. Kita memang masa ke semasa mengikuti maklumat yang dikemukakan dan juga laporan lokasi 7 hari ya. Kalau saya tidak menerima hujan, memang kita terima setiap hari daripada Jabatan Meteorologi. Kita berterima kasih dengan bantuan yang diberi oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atas bersama kita. Dan juga dari segi kesannya, semasa cuaca kering dan panas ni, ya, panas dan kering, dari semasa monsun Barat Daya, biasalah ia akan meningkatkan aktiviti pembakaran terbuka. Ya. Memang kalau kita tidak menerima hujan selama 3 hari pun kita dah terasa kesannya, ya, dan kita akan mendapat aduan yang kita terima. Begitu juga meningkatnya bilangan hotspot. Ya. Bilangan hotspot kalau kita tengok di secara kumulatif, sehingga 1 Jun kita boleh nampak bilangan hotspot yang terus meningkat. Semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Dan kita tengoklah negara jiran kita menunjukkan bilangan hotspot yang tinggi lah. Walaupun bagaimanapun dia masih terkawal, ya, masih terkawal.
Begitu juga dengan kesan daripada yang kita peroleh adalah daripada bilangan aduan yang akan meningkat lah. Bila musim kering, musim panas, jadi aduan selalunya akan meningkat. Ini selalu berkaitan dengan aduan pembakaran terbuka. Selalu kita akan terima aduan yang paling banyak daripada statistik kita ialah aduan pembakaran terbuka adalah di kawasan kejiranan atau sampah sarap. Memang kita menerima laporan yang banyak dari aktiviti pembakaran terbuka sampah sarap. Dan juga aduan berkaitan dengan kacau ganggu lain lah, ketidakselesaan yang diterima oleh masyarakat sekeliling. Dan kesan yang utama ialah, inilah kesan utama dia, jurubu. Jurubu tempatan dan jurubu mobilitas sempadan. Dan apa yang kita rasa pada awal tahun yang lepas, sebagaimana yang saya maklum tadi, kita selalu akan menghadapi 2 fasa musim kering. Selalunya di fasa pertama, semasa monsun timur laut, kita lebih merasakan jurubu daripada punca-punca tempatan, daripada punca-punca, daripada aktiviti kebakaran, daripada kawasan-kawasan yang sering terbakar lah, yang kita kena pasti. Terutama dari kawasan tanah gambut, kawasan Belukar, Tan, dan juga kawasan tapak perusahaan sampah. Ini memang antara punca-punca utama jurubu setempat yang kita kesan setakat ni, daripada tanah gambut dan juga daripada tapak perusahaan sampah yang terbakar, yang selalu berlaku dalam tempoh yang lebih pada berpanjangan, dia selalunya akan menyebabkan jurubu setempat. Okey, ini kesiapsiagaan kita lah, dari segi dari jabatan kita di peringkat jabatan, dan juga dia melibatkan juga agensi-agensi yang berkaitan lah. Sebab kita telah ada pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan. Kita telah membentuk satu pelan tindakan daripada tahun 2018 kita telah menerbitkan pelan tindakan. Ini adalah susulan daripada isu-isu sebelum ni lah, di mana isu-isu sebelum ni berlaku pertindihan atau juga ada juga berlaku ketidakpastian tindakan sesuatu agensi. Kadang berlaku pembakaran terbuka di kawasan perumahan. Kadang-kadang siapa yang perlu ambil tindakan? Siapa yang perlu dipersalahkan? Jadi melalui pelan tindakan kita telah menyelaraskan semua agensi-agensi yang punya punca kuasa yang berkaitan dengan pembakaran terbuka. Jadi dalam pelan tindakan pembakaran terbuka kita ada 4 elemen. Elemen berkaitan dengan pematuhan, pengawasan, elemen berkaitan dengan pematuhan, elemen berkaitan dengan pemadaman dan juga penguatkuasaan. Jadi kita telah elemen-elemen kita telah menetapkan agensi-agensi mana yang terlibat dalam setiap elemen-elemen tersebut. Contoh Jabatan Alam Sekitar. Kita terlibat dalam pengawasan, pemantauan dan juga penguatkuasaan. Pemadaman kita tak terlibat. Jadi kita telah selaraskan pemadam kepada bomba. Jadi begitu juga dengan PVT. PVT pun dia terlibat dengan pengawasan, penguasaan. Penguasaan daripada mana? Dia ada punca kuasa dari Akta Kajian Tempatan, di bawah kacau ganggu. Itu yang kita dalam tempatan kita selaraskan semua sekali. Jadi ini adalah kesiapsiagaan kita dalam menghadapi musim kering. Kita telah mengaktifkan pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan. Kita juga telah mengaktifkan pelan tindakan pencegahan pembakaran terbuka oleh peringkat Jabatan Sekitar itu sendiri. Kita telah meningkatkan penggunaan dan juga telah mengaktifkan SOP pencegahan pembakaran terbuka di kawasan tanah gambut. Ini telah kita keluarkan surat pada 9 Februari yang lepas. Susulan daripada keadaan cuaca panas dan kering. Jadi begitulah. Dan di mana dalam pengaktifan pelan-pelan ini kita telah meningkatkan penggunaan dan juga kita telah bersiap sedia, kalau berkatakan tanah gambut bersiap sedia dengan untuk mengaktifkan kita punya infrastruktur tanah gambut yang kita gunakan untuk pemadaman di kawasan tanah gambut. Dan pencegahan, kita ada selain daripada penderaan, kita juga menjalankan, kita kenal sebagai smart enforcement, menggunakan drone. Kita
mengawasi kawasan-kawasan berisiko menggunakan drone. Kawasan berisiko seperti saya masuk tadi di kawasan Tanah Gambut dan juga di kawasan tapak pengurusan sampah dan juga melalui program komuniti. Dan di segi penguasaan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, kita telah menguatkuasakan seksyen ini, di mana kesalahan jika disabit kesalahan adalah denda sebanyak 500,000 atau 5 tahun penjara. Dan juga penguasaan mengikut bidang kuasa agensi yang berkaitan berdasarkan kepada pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan. Dan seterusnya pemantauan. Ini adalah pemantauan berterusan semasa musim panas dan kering, dan juga pemantauan melalui stesen penguasaan automatik yang kita ada sekarang ni, iaitu sebanyak jumlah sebanyak 68 stesen kesemuanya. Jadi itu dah yang sedikit yang boleh saya maklumkan berkaitan dengan kesiapsiagaan kita lah dalam menghadapi monsun barat daya. Lebih juga sinonim sebagai musim panas dan kering. Okey, terima kasih Cik Wan. Saya tertarik bila Cik Wan sebut pasal mendapatkan maklumat daripada Jabatan Meteorologi lah bila musim cuaca yang kering ni kurang hujan. Jadi makna dia bila monsun barat daya, kita ni jadi adik-beradik lah kot. Jawatan Sekitar dan Met Malaysia. Dan bila kita datang musim hujan pula, kita jadi adik-beradik dengan Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS. Ya, kita ramai adik-beradik ni di jabatan kita. Dan alhamdulillah kita duduk di bawah satu bumbung, di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi lebih mudahlah kita nak berkoordinasi. Dan saya akan tanya untuk panel seterusnya, Dr. Haliza. Dan berdasarkan daripada apa yang diterangkan oleh Tuan Haji Jailan kita berkenaan dengan situasi cuaca dan juga Encik Wan berkenaan dengan tindakan-tindakan daripada Jabatan Alam Sekitar. Jadi di peringkat masyarakat, pada kita di pihak operasi, kita akan laksanakan apa yang perlulah bagi mengekang masalah yang boleh menjadi kepada isu alam sekitar. Jadi macam Dr. Haliza sendiri banyak menjalankan kajian-kajian berkenaan dengan impak alam sekitar kepada masyarakat, impak alam sekitar hubungan dengan cuaca. Mungkin Dr. Haliza boleh kongsikan sikit macam mana pengaruh cuaca dan juga alam sekitar ni kepada masyarakat? Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Matt kerana menjemput saya untuk mewakili kira IPT lah institusi pengajian tinggi okay. Dan juga kepada panel-panel yang hadir untuk berkongsi ilmu masing-masing lah untuk memberi kefahaman kepada masyarakat bagaimana cuaca dan iklim mempengaruhi kehidupan kita seharian. Saya share skrin dulu. Okay. Kita tahu memang dalam sesiapa yang mempelajari topik ataupun mata pelajaran atau disiplin tentang alam sekitar, komponen udara ni terletak di bawah atmosfera. Atmosfera ni salah satu komponen alam sekitar yang penting kerana kita tahu sejak dulu memang apa saja yang berlaku dari segi perubahan, sama ada banyak atau sikit daripada segi atmosfera yang berkaitan cuaca, suhu, hujan dan sebagainya, memang akan memberi kesan kepada masyarakat. Okay. Itu kita tak nafikan. Yang paling mudah kita tengok kalau kita bernafas lah, yang paling kalau masyarakat awam nak faham, bila kita bernafas semudah itu kita telah mengubah komposisi udara. Kita membebaskan karbon dioksida dan kita mengambil oksigen. Itu tindakan mudah tapi dia mengubah komponen atmosfera iaitu udara. Okay, kita tahu bila kita sentuh tentang aspek atmosfera ni, terutama cuaca dan iklim, apa yang terlintas di fikiran kita ialah dua isu penting yang dibincangkan di peringkat global secara hangat, iaitu pemanasan global dan juga perubahan iklim. Yang tu kita tak nafikan. Memang semua peringkat kerajaan di seluruh dunia memfokus kepada perubahan iklim dan juga pemanasan global dan juga perubahan iklim lah.
Okey, saya terangkan dulu mungkin ada orang awam yang mengikuti kita punya webinar ni Jadi apa beza antara cuaca dengan iklim? Sebab pensyarah biasalah macam cikgu dia kena ada definisi dan sebagainya sebab kadang masyarakat awam dia tak faham apa beza cuaca dengan iklim. Betul. Kalau kita tengok apa maksud cuaca? Cuaca biasanya merujuk kepada keadaan atmosfera dalam masa yang singkat dalam masa yang singkat yang seperti apa yang kita alami macam Tuan Haji cakap tadi sepanjang hari apa yang berlaku hari ni, suhu macam mana, perubahan hujan macam mana, yang tu ialah cuaca. Maksudnya segala perubahan yang berlaku dalam jangka masa yang singkat kita rujuk sebagai cuaca. Okey, apa beza dengan iklim? Kalau kita nak lihat perbezaan dia, iklim ni biasa kita rujuk kepada corak perubahan cuaca dalam jangka masa yang panjang lah. Kalau cuaca mungkin sehari, tetapi iklim mungkin seabad, sedekad dan biasanya kita refer ataupun rujuk sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun lah. Itu ialah iklim. Maksudnya kalau kita belajar matematik tu, cuaca ni ialah subset kepada iklim lah. Dia punya main tu iklim dan cuaca part daripada iklim. Sebab saya nak memberi kefahaman kepada orang awam kadang-kadang mereka ni kurang arif lah tentang term-term antara iklim dengan cuaca iklim oleh kerana dia satu definisi yang luas, dia merangkumi antara lain suhu kepasan ialah hujan jumlah hari, sinaran tadi, tiupan angin dan sebagainya lah. Itu beza antara cuaca dengan iklim Yang ni saya ringkaskanlah apa maksud iklim dengan cuaca cuma ringkasnya cuaca kita rujuk pada jangka masa pendek iklim pula dalam jangka masa yang panjang lah. Merujuk kepada soalan Encik Isham tadi macam saya kata manusia ataupun masyarakat dengan iklim ni tidak dapat dipisahkan dengan cuaca sebab kehidupan seharian kita bergantung kepada pemboleh ubah komponen atmosfera tadilah, cuaca dan iklim sebagai contoh kita tengok apakah yang menyebabkan berlakunya perubahan kepada cuaca ramai yang menunding jari manusia lah, dikata faktor antropogenik manusia dengan aktiviti dia seperti pembakaran terbuka, membebaskan karbon dioksida ataupun gas rumah hijau di dalam semasa menggunakan pengangkutan tetapi kalau kita rujuk sebenarnya manusia bukannya satu-satu faktor yang menyumbang, cuma manusia mempercepatkan berlakunya perubahan kepada komponen atmosfera yang berlaku seperti pemanasan global ataupun perubahan iklim. Sebenarnya secara semula jadi pun memang faktor-faktor seperti kat sini saya ada notetkan berlaku juga perubahan secara semula jadi yang mengubah komposisi atmosfera Contoh macam kita tahu kitaran Milankovitch perubahan lautan, atmosfera cuma manusia lah mempercepatkan perubahan tu dengan dia punya aktiviti yang tidak lestari maksudnya kalau kita tunding 100% pada manusia tu tak betul lah fakta tu. Manusia hanya mempercepatkan melalui aktiviti dia yang tidak lestari lah. Kalau kita baca surat khabar kita tengok memang surat khabar Malaysia ni bagus lah dia sentiasa memfokus berkaitan isu berkaitan cuaca iklim kalau ada je terutama berkaitan episod tertentu, pembakaran terbuka macam Encik Amin cakap tadi El Nino, masalah jerebu, memang surat khabar Malaysia ni dia mengambil tahulah. Jadi kita boleh puji pihak media kita lah, maksudnya dia cuba memberi laporan berita dan kefahaman kepada masyarakat awam tentang situasi yang berlaku kepada alam sekitar seperti komponen atmosfera iaitu cuaca dan iklim tadilah. Kita terus kepada kesan kita tahu apa saja perubahan terhadap iklim dan cuaca ni memang memberi kesan langsung kepada masyarakat Kita tengok yang pertama, kesan ekonomi. Macam Tuan Haji cakap tadi kalau kita rujuk kepada musim timur laut November hingga Mac. Bila berlakunya musim timur laut kita akan menerima jumlah hujan yang tinggi Maksudnya dinasihatkan jika ada MET akan menasihatkan mengeluarkan kenyataan jika berbahaya untuk nelayan ke laut dan sebagainya kan. Jadi yang ni paling mudah lah bila berlakunya perubahan dalam iklim dan cuaca, aktiviti manusia dari segi ekonomi memang akan terganggu. Kalau kat sini saya refer bila berlakunya monsun timur laut, terutama bila ada cuaca yang ekstrim, hujan yang sangat lebat apa yang berlaku, manusia tidak boleh meneruskan aktiviti ekonomi seperti biasa. Yang paling mudah kita ambil contoh nelayan lah, dia tak boleh turun ke laut.
Okay. Yang kedua juga bila berlakunya perubahan komponen atmosfera tadi, kita masyarakat akan terjejas dari segi jumlah pendapatan ataupun ekonomi. Kita tengok bagi petani yang menanam sayuran, ya, kalau berlakunya banjir paling mudah, so tanaman musnah, dia akan menjejaskan pendapatan. Jadi faktor ekonomi ni memang terjejas ketara, ataupun paling mudah kita tengoklah kalau di kawasan-kawasan Felda, Fekra, Felda terutamanya, Fekra dan sebagainya, kita punya para penuri getah tak boleh menuri getah. Jadi dia punya pendapatan terjejas, maka akan mempengaruhi juga ekonomi negara lah kalau bekalan getah yang diperlukan untuk ekspor tidak mencukupi. Itu ialah pengaruh dari segi ekonomi lah ya. Kalau dari segi kesihatan, oleh kerana saya dari Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Fakulti Perubatan dan juga dalam masa yang sama merupakan Ketua Laboratory Kesejahteraan dan Belia dan Komuniti Institut Pengajian Sains Sosial UPM. Kita fokus tentang kesihatan. Okey, apa yang kita bimbang berkaitan perubahan iklim dan pemanasan global? Yang lain tadi macam saya kata faktor ekonomi dan sebagainya tu kita tak sangkal. Tapi yang paling membimbangkan ialah impak dia kepada kesihatan. Okay, mengapa kesihatan? Ya, bila berlaku sedikit perubahan suhu kita tengok macam sikit 0.5 ke 1 darjah Celsius, tapi ia memberi kesan kepada vektor yang membiakkan penyakit-penyakit. Okay. Contohnya nyamuk lah. Ya, bila kita buat kajian ni kita tahu melalui laporan KKM Kementerian Kesihatan Malaysia jadi bila berlaku jumlah hujan lebat ataupun kepanasan yang melebihi daripada biasa, dia akan mempercepatkan incubate ataupun kitaran hidup nyamuk. Maka sebagai contoh kita ambil contoh Plasmodium falciparum kalau suhu sekitar 20 darjah Celsius, dia mengambil masa 26 hari untuk melengkapkan kitaran, maksudnya menetas dan sebagainya. Tetapi kalau suhu 25 darjah Celsius, dia hanya mengambil masa 13 hari untuk menetaskan telur dan sebagainya. So sangat penting cuaca dan iklim ni, sebab tu Jabatan Alam Sekitar sentiasa menasihatkannya kalau berlaku cuaca kering jangan melakukan pembakaran terbuka sebab kita akan menyebabkan cuaca kita tu lagi buruk dan memberi signifikan kepada kesihatan yang itu dari segi vektor. Maksudnya kalau berlaku perubahan komponen udara tadi, iklim tadi, maka penyakit-penyakit bawah nyamuk seperti denggi, malaria, Zika, yellow fever dan sebagainya akan meningkat. Kita nampak isu tu kecil, tetapi kalau kita melihat peringkat worldwide ataupun global, ia akan memberi kesan kepada mereka yang tidak mampu, golongan vulnerable ataupun yang terancam, terutama mereka yang miskin, yang terpinggir, yang tidak ada kata ability untuk mempertahankan diri dari penyakit bawah nyamuk, maka akan berlaku lebih banyak perebakan dan juga kematian lah, yang itu paling mudah. Kemudian juga kita tengok sebab tu kita kata bila pembakaran terbuka tak boleh buat open burning yang tadi Encik Amin cakap 500,000 denda terutama sebabnya sebab saya faham sebab di UPM saya mengajar subjek environmental law and policy. So memang saya ajar subjek yang berkaitan akta polisi dan sebagainya. Jadi sebab apa kita tak boleh melakukan pembakaran terbuka? Sebab dia akan menyebabkan kesan lebih teruk. Terutama bila berlakunya fenomena jerbu ataupun haze. Tapi kita syukurlah sejak kita ada pandemik ni, jerbu tu kita rasa tak adalah menghantui kita saban tahun kan. Sebab mungkin orang takut larangan keluar dan sebagainya, jadi keadaan kondisi kita punya alam sekitar ni bertambah baik. Sebab tu tadi bila Encik Amin tunjuk keadaan kita punya udara bersih bertambah baik dari bulan Januari hingga bulan Mei. Ini antara lain disebabkan oleh PKP dan sebagainya lah. Okay, jadi bila kita melakukan pembakaran terbuka, keadaan udara bertambah buruk, apa yang berlaku selain pada nyamuk tadi yang iklim dari segi suhu? Dia akan menyebabkan mereka yang ada penyakit tertentu macam asma, jantung dan sebagainya akan menerima kesan. Kalau kita tengok episod cerubu, kes-kes kemasukan ke hospital bertambah. Dia akan menyebabkan keadaan bertambah teruk. Sebab tu kita melarang, bukan suka-suka, semuanya ada sebab dan akibat dia lah. Okay, itu dari segi penyakit kesihatan. Kesan seterusnya ialah kesan kepada sosial. Okay, kita tahu kalau panas kita rasa tak selesa, kita akan hidupkan aircon.
panas kita bersungut dan sebagainya, nanti bulan ni bil aircon naik dan sebagainya. Itu direct bila panas kita bersungut, hujan pun kita bersungut juga. Kita tak boleh keluar seperti biasa. So manusia ni macam-macam ragam lah ya. Okay. Panas pun salah, hujan pun salah. Okay. Betul. Itu antara lain. Kemudian bila kita tengok itu secara umum lah kesihatan, sosial dan juga ekonomi. Nanti kita akan tengok nanti mungkin soalan di pusingan kedua saya akan pergi kepada yang lebih detail berkenaan kesan-kesan lain ataupun apa yang kita boleh lakukan. Jadi buat masa ni itu saja saya nak ringkaskan apa saja perubahan yang berlaku kepada komponen atmosfera iaitu cuaca, iklim, hujan, tiupan angin dan sebagainya memang memberi kesan kepada aktiviti manusia dari segi sosialnya, ekonominya, ya, dari segi kesihatan dan sebagainya. Itu saja nanti saya sambung lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. atas pencerahan berkenaan dengan pengaruh faktor cuaca kepada masyarakat dan juga alam sekitar lah. Dan saya tertarik jugalah tadi bila Puan Haliza kata bil aircon naik dan sebagainya bila PKP ni semua duduk dalam rumah bila cuaca panas. Dan saya pun ada mendengar daripada jiran-jiran dan sebagainya, mereka dah menyebut bil bulan ni silap-silap kali 2 lah, nampak gayanya dia kata masing-masing duduk dalam rumah, aircon, penghawa dingin kita makna dia 24 jam dia kata duduk dipasang. Jadi kita harap situasi PKP ni sebenarnya bukan saja ada faktor pro, ada faktor con dia, tapi kita harap apa-apa pun kita bantulah kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19 ini supaya tidak menular terutama dalam komuniti lah. Dan berbalik kepada isu kita ni, mungkin soalan saya seterusnya kepada Tuan Haji lah, Tuan Haji Jailan, berkenaan dengan kita punya ramalan berkenaan dengan monsun barat daya pada tahun ini. Mungkin andai kata ramalannya mengatakan yang cuaca kita akan lebih kering dan bila lebih kering isu jerubu, bila isu jerubu makna dia Jabatan Meteorologi akan dikaitkan pula dengan operasi pembenihan awan lah, OPA. Kita bagi secara ringkas OPA. Sebab bila ada jerubu, bila tak ada hujan, maka Jabatan Meteorologi akan disibukkan dengan operasi pembenihan awan ni lah. Mungkin Tuan Haji boleh jawab pada soalan saya tu. Okey, sebenarnya tahun ni ramalan kita keadaan jerebu tidaklah strok mana, sebab seperti saya katakan tadi disebabkan oleh berlakunya fenomena La Nina. Jadi sekarang ni apa yang berlaku di negara jiran kita nampaknya masih belum begitu kering. Jadi kita tidak menjangkakan keadaan jerebu yang sangat serius lah. Walau bagaimanapun kita belum tahu lagi dalam masa 3 bulan akan datang ni. Jadi biasanya keadaan kering tu masih boleh berlaku di negara jiran. Jadi tapi sebenarnya dari segi OPA, kalau di negara jiran memang kita tak boleh buat apalah sebab kita pun tak boleh dapat kebenaran, susah nak dapat kebenaran untuk membantu mereka. Tapi biasanya OPA ni jalan terakhirlah untuk kita menangani masalah jerebu ya. Sebab sebenarnya keberkesanan OPA ni boleh dikatakan kurang berkesan dalam keadaan cuaca yang sangat kering. Sebab kita memerlukan keadaan cuaca yang tidak stabil dan juga atmosfera yang tidak stabil dan juga terdapatnya awan-awan yang sesuai untuk melakukan OPA. Jadi kalau keadaan terlalu kering, memang kita tidak sesuai melakukan OPA. Lagi satu, punca jerebu sebenarnya di negara luar. Jadi kalau kita buat OPA di dalam negara, macam kita simbah air je lah. Kita simbah sekejap, hilang, nanti 1-2 jam dia datang balik, angin tiup balik. Jadi sebenarnya keberkesanan dia dari segi untuk mengatasi jerebu ni, kecuali kalau kita boleh lakukan di kawasan yang terbakar. Itu lain cerita. Tetapi dalam kes jerebu dalam negara, biasanya kita akan cuba juga melakukan OPA sekiranya berlaku pembakaran terbuka seperti yang berlaku di
Sri Aman pada tahun lepas ya, kita juga melaksanakan OPA, begitu juga di beberapa kawasan di negara kita ya, yang mana kita di Miri sebagainya. Jadi selain daripada itu, kita juga biasanya akan diminta melakukan OPA ni untuk menambah bekalan air di empangan untuk tujuan bekalan air domestik lah ya. Jadi dalam keadaan begitu memang kita sentiasa bersiap sedia untuk melakukan OPA, tetapi adalah lebih baik nasihat kami sebenarnya OPA ni keberkesanan dia boleh kalau ada awan kita boleh buat, kalau tak ada awan memang kita tak boleh buat. Kita bukan buat hujan ya, kita mempercepatkan hujan itu turun supaya dia tidak jatuh di tempat lain. Itu konsep dia. Jadi adalah lebih baik sebenarnya semasa musim kering jika rakyat berjimat cermat dalam menggunakan air dan juga dalam kita mengawal pembakaran dan sebagainya. Itu lebih berkesan daripada kita menggunakan OPA. OPA ni sebenarnya jalan terakhir lah sebab kos dia pun agak mahal dan keberkesanan dia kalau dalam keadaan cuaca yang sangat kering memang tidak begitu berkesan lah. Jadi itu yang boleh saya komen setakat ini. Okey, terima kasih Tuan Haji Jailan. Dan itu maklumat yang jelas di mana OPA bukannya penyelesaian kepada masalah jerubu ataupun cuaca kering lah kita katakan. Dan saya ada menerima beberapa soalan lah daripada penonton kita di luar sana. Mungkin soalan ni saya kaitkan dengan soalan yang saya dah ada kepada Encik Wan. Dan kita tahu yang bila bercerita pasal jerubu ni, kita tak dapat lari daripada indeks pencemaran udara lah, IPU. Dan bila indeks bila melebihi 100 dia punya bacaan, kita kata tahap tidak sihat. Dan bila melebihi 200 kita kata sangat tidak sihat. Dan betul? Betul. Okey. Jadi soalannya sekarang ni daripada penonton kita di luar sana, datang daripada Dr. Hana. Katanya di sini sumber pencemaran udara kini lebih dipengaruhi oleh sumber tempatan berbanding dengan transboundary, utama di kawasan bandar lah. Dan apakah saranan pihak Jabatan Alam Sekitar dalam isu ni? Adakah betul kita banyak mengalami isu pencemaran dalam tempatan ataupun kita banyak mengalami masalah jerubu rentas sempadan? Yang mana satu yang lebih bermasalah di sini? Okey, untuk menjawab soalan daripada yang mengikuti program kita, webinar kita hari ini. Okey, berkaitan dengan pencemaran, memang sepanjang masa kita boleh kaitkan adalah pencemaran daripada sumber tempatan. Sebab kalau kita berkaitkan dengan pencemaran daripada merentas sempadan, dia hanya ketika keadaan cuaca kering, betul-betul kering, dan juga di mana punca pencemaran tersebut adalah daripada negara jiran. Jadi kita di Jabatan Alam Sekitar memang kita memantau atau kita memang mengawasi punca-punca tempatan, punca tempatan. Di bawah kita punya Akta Kualiti Alam Sekeliling, kita telah menggariskan beberapa section lah berkaitan dengan menguatkuasakan ke atas beberapa punca pencemar. Bukan saja tekak udara, ini termasuk air, marine dan juga tanah. Ini termasuk pembangunan jadual dan sebagainya. Okey, berkaitan dengan udara, memang di peringkat Jabatan Alam Sekitar kita mengawasi melalui peraturan udara bersih. Dan itu berkaitan dengan pelepasan daripada industri, daripada punca-punca industri. Kalau untuk pembangkitan terbuka, bagaimana saya maklum tadi, kita ada section berkaitan dengan section melarangan pembangkitan terbuka, section 29A, dan kita juga ada section berkaitan dengan marine dan sebagainya. Okey, begitu juga dengan kenderaan bermotor. Kita ada peraturan berkaitan dengan pelepasan daripada kenderaan bermotor, daripada punca pencemar daripada kenderaan bermotor. Dan juga ini juga berkaitan juga dengan bahan api yang guna pakai oleh kenderaan bermotor. Jadi di peringkat tempatan memang kita telah ada satu akta dan juga satu pelan tindakan berkaitan dengan
pengawalan daripada punca-punca tempatan. Memang kita tak boleh nafikan bahawa punca tempatan adalah memang kita sering terdedah 24 jam daripada persekitaran daripada punca-punca tempatan. Tapi itulah kita cuba untuk meminimalkan pencemaran daripada punca-punca yang kita kenal pasti. Dan kalau berkaitan dengan jerumus pasar bandar tu adalah ketika event-event tertentu saja masa-masa tertentu saja. Hanya sepanjang tahun Bukan sepanjang tahun. Sepanjang tahun kita lebih terdedah pada punca-punca tempatan. Ya. Okey, terima kasih Cik Wan di atas penerangan tadi, dan saya harapkan Dr. Hana berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Cik Wan. Dan bercakap mengenai kita kata pembakaran terbuka ni, maknanya dia dari segi kesedaran masyarakat itulah kita kena tingkatkan. Dan saya nak tanya Dr. Haliza pula lah berkenaan dengan tahap kesedaran masyarakat kita di Malaysia ni mengenai kaedah untuk melindungi alam sekitar kita. Dan saya nak kaitkan dengan satu soalan daripada penonton kita, daripada Encik Paduka Abeja. Nama dia kat sini. Bukan Abaje, kalau Abaje itu Tuan Haji kita. Ini Abeja. Dia kata sini, kalau kita punya udara kotor, maknanya dia dari segi sinaran matahari kita ni akan kita kata akan terhalang lah daripada sampai ke bumi. Jadi sumber vitamin D kita akan berkurangan. Jadi adakah ia akan menyumbang kepada masalah kesihatan? Itu soalan daripada penonton yang boleh dikaitkan dengan peranan kesedaran masyarakat berkenaan dengan alam sekitar. Silakan Doktor. Saya share screen dulu. Tadi ada nampak ke skrin tu? Sekarang ni tak nampak, yang tadi nampak. Sekejap ya. Ada nampak Belum keluar. Belum keluar? Tak apalah, tak keluar pun tak apa. Doktor boleh bagi. Kalau tak keluar saya jawab direct je lah Ya. Okey, kalau kita tengok sebenarnya tadi saya nak sambung tadi kita kata kesan cuaca dan iklim tadi saya rujuk kepada kesihatan, ekonomi dan sosial. Tetapi kesan fizikal kepada alam sekitar saya tak explain lanjut Sebenarnya kesan dia juga antara lain adalah menyebabkan berlakunya bencana ataupun malapetaka berkaitan alam sekitar bila berlakunya perubahan dari segi komponen tadi menyebabkan berlakunya banjir besar, kemarau dan sebagainya lah. Itu dari aspek alam sekitar tadilah Kemudian tadi kita tengok soalan ni berkaitan tahap kesedaran masyarakat Malaysia tentang alam sekitar sebenarnya saya telah menjalankan banyak juga kajian berkaitan pelibatan dan penyertaan masyarakat Malaysia terhadap isu-isu alam sekitar. Kalau kita ambil secara purata yang ini berdasarkan kajian saya, walaupun ada pihak yang mengatakan kita punya awareness among community ataupun tahap kesedaran berkaitan isu alam sekitar kalangan masyarakat tu telah meningkat dengan baik tinggi. Tapi bagi saya tidak bagi saya akan kata tahap kesedaran tu sederhana ataupun moderate. Dan kita tidak boleh pukul rata kalau kita kata moderate pun dia berbeza antara kawasan. Mungkin di kawasan bandar dia punya awareness tu lebih tinggi berbanding dengan kawasan luar bandar di pedalaman yang sukar dihubungi dan sebagainya masalah seperti pendidikan, faktor lain lah banyak mempengaruhi. Jadi secara umumnya dia punya kadar awareness ataupun kadar kesedaran tu adalah peringkat sederhana lah Dan walau bagaimanapun berbanding dengan 10 tahun lepas kita ada peningkatan yang baik lah dari segi awareness tu Sebagai contoh semasa KT Kerajaan Tempatan melancarkan kempen kita semula seawal tahun saya tak ingat 2000 atau awal lagi. Pada masa itu penyertaan masyarakat Malaysia terhadap kempen kita semula tu sekitar 5% which is sangat rendah lah.
Dan KPKT terpaksa melancarkan kempen tu semula 20 tahun kemudian, tak silap saya 2005 ke 2000 macam itulah, beberapa tahun kemudian, dan kadar peningkatan tu meningkat kepada dalam between 30%. So ada peningkatan tetapi boleh ditambah baik. Okay, merujuk kepada soalan tadi, bagaimana jika berlaku halangan sinaran matahari, yang ni dulu kalau sesiapa yang mengambil subjek alam sekitar atau geografi, yang itu kita panggil gelombang panjang, gelombang pendek itulah ultraviolet dan sebagainya. Okay. Sebenarnya kita di kawasan tropika ataupun subtropika macam negara-negara yang dekat dengan kedudukan dia di Khatulistiwa, kita tidak ada masalah untuk mendapat sinaran matahari secara langsung. Tak ada masalah. Kita pergi sinaran matahari sepanjang tahun, walaupun kadang ada dari segi gangguan hujan, tetapi pada amnya kita boleh dapat direct vitamin D kita tu daripada matahari. Tak ada masalah. Tak ada, di kawasan tropika ni saya rasa bukan isu lah untuk mendapat sinaran matahari. Tetapi kalaupun kita tidak boleh mendapat sinaran matahari itu secara langsung, kita boleh juga mengambil vitamin ataupun pemakanan yang boleh menggantikan vitamin D itu daripada matahari. Jadi isu matahari ni, cahaya ni bukan isu besar lah, sebab kedudukan kita di kawasan Khatulistiwa ni tak ada masalah besar. Itu saja. Okey, terima kasih Dr. Aliza di atas pencerahan. Makna dia vitamin D itu punca mungkin bukan dari matahari semata-mata, mungkin boleh datang daripada suplemen lah, makanan dan sebagainya. Sebenarnya sesi kita ni dah hampir nak tamat, dan saya tengok banyak soalan kita ni yang kalau kita nak menjawab semua ni, kalau macam tu saya akan pilih satu soalan terakhir yang saya tengok agak menarik. Soalan ni yang diutarakan oleh Tengku Izam, penonton kita. Soalannya sebab kita dah bercerita pasal jerubu ni, mungkin dia sedikit gusar dengan keadaan jerubu dan juga pandemik COVID-19 yang sedang berlaku di negara kita. Dia kata jika jerubu, adakah ia akan, mungkin soalan ini untuk Dr. Haliza, mungkin dalam kajian Dr. Haliza ada menyentuh berkenaan dengan penyebaran wabak COVID-19 dengan jerubu ni. Kalau dia bersekali, adakah ia lebih mudah menjangkit, sebab katanya sekarang ni dah ada airborne COVID-19 ni, dengan isu cuaca panas, dengan keadaan jerubu, kalau dijangka jerubu teruk, makna dia adakah ianya akan mempengaruhi penyebaran kita punya virus COVID-19 ni. Mungkin doktor ada idea berkenaan dengan perkara ni? Sebenarnya saya tak buat kajian khusus, cuma saya ada menulis di akhbar. Siapa yang pernah mengikuti di berita harian, saya banyak menulis tentang isu-isu berkaitan manajemen, vaksin dan sebagainya. Secara direct saya tak boleh katakan ada berkaitan langsung sebab bukan bidang kajian, nanti salah fakta. Cuma kita tahu memang dia airborne. Dia merebak melalui udara. Sebab tu kita kena pakai mask dan sebagainya, face shield. Begitu juga kalau kita bekerja di dalam office yang kita guna centralized aircon. Ada kemungkinan boleh mendapat jangkitan sebab dia melalui airborne tadi. Dan beberapa kajian di jurnal yang juga menunjukkan boleh berlaku penyebaran ni pada segi airborne tadilah. Cuma kalau berlaku jerebu tu, itu kita tak pasti sebab belum ada kajian. Setakat ni kita punya jerebu pun macam Tuan Haji kata, kita belum mengalami episod Jadi saya tak boleh kata muktamad kalau berlaku jerebu kes akan meningkat. Cuma yang kita ada fakta ialah di airborne. Yang tu sajalah yang kita boleh katakan, sebab tu kena pakai mask dan sebagainya. Okey, terima kasih Dr. Haliza di atas pencerahan tersebut. Maknanya dalam kes ni kita kata dalam musim monsun barat daya ni, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Jailan tadi, cuaca kita kurang hujan. Jadi udara lebih kering, lebih panas. Bila lebih panas dari segi udara akan lebih mudah kotor lah kita kata. Ini di bawah kita kata penjagaan Jabatan Alam Sekitar lah bila udara dah kotor. Jadi masalahnya sekarang ni bagaimana kita nak sucikan udara yang kotor tu, itu masalahnya. Dan kalau benda ni adalah benda yang kita kata semula jadi berlaku. Nak tak nak memang kita tak boleh nak elak lah. Kita dalam kes ni saya rasa penguatkuasaan
penting bagi nak mengelakkan daripada keadaan situasi kita kata alam sekitar yang kotor ni supaya tidak menjadi lebih teruk. Itu cara kawalan lah, kita kena kawal. Jadi kalau nak berlaku secara semula jadi itu memang kita tak boleh buat apa, cuma kita cuba kawal dari segi apa yang pihak JAS yang dah buat lah. Dan saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung. Kita dah sampai pukul 12 tengah hari sebenarnya. Dan saya tak berhajatlah kita kata untuk panjangkan sesi perbincangan sembang kita ni untuk kali ini. Kalau nak dibincangkan isu berkenaan cuaca alam sekitar ni sebenarnya luas. Banyak benda boleh disentuh. Dan itu kita baru fokus kepada monsun barat daya. Kita belum fokus lagi kepada musim lain macam fasa peralihan monsun, musim monsun timur laut. Jadi makna dia kita kena ada sesi yang lain lah selepas ni. InsyaAllah mungkin kita boleh jemput, kalau kita cerita pasal musim monsun timur laut, kita boleh jemput sekali dengan agensi Jabatan Pengairan dan Saliran pula untuk membincangkan isu-isu ini. Dan isu banjir pula. Ya, betul. Dan saya berterima kasihlah kepada ahli-ahli panel kita, terutamanya yang berbahagia Tuan KP Jabatan Meteorologi Malaysia yang akan bersara tak lama lagi, tapi masih lagi kita kata energetik untuk bersama-sama kita memberikan, mencurahkan maklumat dan juga kepakaran beliau bersama penonton semua. Dan terima kasih juga kepada Encik Wan Aminuddin, walaupun dia kata sibuk, ada macam-macam program. Saya percaya yang Jabatan Alam Sekitar ni ialah sebab kita nak sambut Hari Alam Sedunia, memang kita banyak program lah yang kena diatur. Dan Hari Alam Sekitar Negara adakan pada bulan Oktober, betul? Ya, bulan Oktober. Cuma yang program yang kita buat ni adalah bersempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia. Yang secara officialnya, secara rasminya disambut pada 5 Jun. Dan bagi pihak institusi, Dr. Haliza, terima kasih banyak. Saya tengok banyak apa Puan Haliza punya penulisan, coretan yang kita kata dekat dengan masyarakat lah berkenaan dengan alam sekitar ni. Dan saya harap penonton di luar sana telah mendapat gambaran yang jelas berkenaan dengan kesan hubungan antara cuaca dengan alam sekitar ni dan kesannya kepada masyarakat. Saya harap selepas ni kalau boleh di luar sana tu bantulah alam sekitar kita daripada, bukan saja kita cerita daripada segi pembakaran terbuka, mungkin dari segi penggunaan, kurangkan penggunaan plastik seboleh-bolehnya. Kalau kita nak elakkan penggunaan plastik 100% memang tak boleh lah, tapi kita cuba kurangkan penggunaan plastik supaya kita nak negara kita ni kita kata bersih lah daripada pencemaran alam sekitar. Cuma satu saya tak sempat nak sentuh berkenaan dengan isu pencemaran di sungai. Sebab bila kita kata cuaca kering, air sungai pun dah rendah, dah tak banyak. Jadi kepekatan dari segi pencemaran tu sendiri akan bertambah di sungai sebenarnya, betul tak? Ya, betul. Tapi itu kita kena ada satu sesi lain. Sesi lain untuk bincangkan. Dan saya rasa itu saja daripada saya di Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita harap semua penonton berpuas hati dengan apa yang telah dibincangkan dan insya-Allah kita boleh. Dr. Hisham, sebelum tu kita mana-mana soalan yang tak sempat dijawab, insya-Allah kita akan jawab melalui Facebook lah. Okey, itu janji daripada Ketua Pengarah Tuan Haji Jailan kita, dan kita akan cuba jawab dengan melalui Facebook. Dan itu saja daripada saya bagi pihak Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga bagi pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air. InsyaAllah kita boleh jumpa lagi di sesi yang akan datang sekiranya diberi kesempatan. Dan terima kasih semua kepada ahli panel sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Wan, Prof.